Bencana banjir yang berlaku bukan sahaja menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa, malah juga mengakibatkan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Banjir akan menyebabkan sampah sarap, lumpur takungan najis, keluar bersama-sama limpahan air yang tercemar. Penyakit bawaan air banjir antaranya leptospirosis yang juga dikenali sebagai penyakit kencing tikus. Penyakit ini bukan sahaja boleh dijangkiti daripada tikus, malah juga boleh dijangkiti melalui haiwan mamalia lain yang turut terjangkit seperti kucing, anjing, lembu, kuda, kambing dan khinzir. Selain itu, penyakit melioidosis juga berisiko dijangkiti manusia melalui sentuhan tanah dan air melalui luka, menyedut debu atau titisan air yang tercemar. Demam kepialu atau dikenali sebagai demam typhoid, sejenis jangkitan yang boleh dijangkiti melalui makanan dan air yang tercemar, hinggapan lalat yang mengandungi bakteria Salmonella typhi dan penggunaan air tercemar semasa dan selepas banjir. Penyakit bawaan air ini boleh dicegah jika masyarakat turut sama membantu mengutamakan kebersihan diri dan persekitaran di dalam apa jua keadaan. Baik, tadi gambarannya bila mana berlaku bawaan air ni, di situ tergabunglah antara lumpur, kemudian najis, ya, pelbagai kotoran dan sampai masuk ke dalam rumah, ya. Dan kita pun ada mungkin yang dah rasa macam selesa tak pakai kasut yang sesuai, jadi meredah saja dan bimbang kerana sekarang ni mungkin tak ada kesan, kita bimbang ada impak seminggu ataupun 2 minggu lagi. Walaupun kata macam manalah kita nak jaga kebersihan sebab dalam keadaan darurat dan sebagainya, tapi ini yang kita nak berikan penjelasan lebih lanjut. Kita nak bersama dengan Dr. Vineshwaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih bersama kami. Kita panggil lebih mudahnya Dr. V, ya. Dr. V, ya. Okey, kalau ada sebarang anda juga boleh titipkan di Facebook MHI yang kami secara langsung untuk anda tanyakan soalan tentang isu ini. Baik, tadi Doktor kita beri laporan awal tadi menunjukkan bahawa semua boleh terdedah ke situ. Betul. Dan bertambah kalau mereka ni hanya berkaki ayam ataupun ada luka di situ. Betul. Dengan potensi najisnya, kemudian macam-macam lah. Jadi Doktor melihat macam mana, apakah sebab berlaku tiba-tiba tak ada persediaan, mana yang ada saja, apakah risiko yang muncul, Doktor? No, sebenarnya kita harus lihat pada penyakit-penyakit bawaan air ni, dia ada 4 kategori. Okey. So satu tu bawaan air, satu tu berkait dengan air, berasaskan air dan juga kebersihan air. So pada ketika banjir, keempat-empat ni boleh terjadi. Pertamanya macam tadi kan, dia bawaan air. Bawaan air itu sebenarnya fecal oral yang najis ke mulut. So kita lihat penyakit-penyakit macam kolera, typhoid, dysentery and viral AGE, cerit berit. Itu adalah daripada bawaan. That means dari fecal ke oral. That means ada kecampuran pada air, najis-najis daripada human atau daripada haiwan. Dan haiwan ni boleh haiwan mamalia semua. Tadi kita ada lihat tentang leptospirosis dan melioidosis itu adalah disebabkan oleh kebersihan air. That means dia boleh melalui injection juga, terminum atau termakan makanan yang contaminated, tercemar dengan air tersebut. And then selain itu menghidu. That means inhalation. Sebab kekeringan, kering lumpur tu, dia kan akan bau, kan? Dia akan dengan angin dan kita bergerak tu, dia akan kita hidu. Itu pun boleh terjadi. And then selain tu kontak tu apabila kita mandi, membasuh, tangan kita ada luka and so on. Contohnya macam conjunctivitis, sakit mata, telinga pun boleh sakit disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut tertentu dan juga virus. Seterusnya berkaitan dengan air. That means berkaitan dengan air, maksud dia nyamuk, daripada nyamuk. So macam denggi, zika, chikungunya, malaria, itu disebabkan cycle daripada nyamuk adalah ada cycle air dia. And then di situ dia boleh pindahkan virus kepada manusia. Dan seterusnya berasaskan air. Contohnya cacing tertentu, dia complete dia punya cycle di air. So dia bukan hanya leptospirosis dan melioidosis saja. Kita ada range spectrum of disease. Banyak. Yang seorang boleh kena tu bukan hanya satu. Dia boleh kena 3 at one time.
Oh, okey. Cacing boleh kena, jangkitan mata boleh kena, leptospirosis pun boleh kena. So that's why pada keadaan banjir itu kita kena lihat adakah air yang kita minum atau menyediakan makanan adalah safe water, bukan jernih sahaja. Okey. Air itu bukan jernih sahaja, selamat. Sebab air itu ada komponen, 5 komponen yang kita kena lihat air itu selamat atau tidak. Pertama, ada tak pepejal terampai di dalam air tersebut. Let's say dia jernih tapi ada rambut. Dia bukan safe water. Atau dia jernih ada cepihan-cepihan tumbuhan atau batu ke pasir ke, dia bukan safe. Itu pertama. Kedua, adakah kekeruhan? Kekeruhan maksud dia air lumpur tersebutlah. So sekali air itu dah keruh, dia bukan safe lagi. Dia memang out. You tak boleh consume, tak boleh cuci makanan. Apalagi makanan mentah. Right. Itu kedua. Ketiga, warna. Kekeruhan lain, warna lain. Kadang-kadang kita cuci daging, dia warna merah kan. So itu bukan safe water. So ketiga dan keempat adalah bau dan juga rasa. Air itu memang tak ada bau dan tak ada rasa. Tapi bila dia dah ada rasa, dia dah ada bau, that means it is not safe. Keempat adalah temperature, dia suhu. Let's say air yang panas tu, bila dia panas, dia boleh melarutkan mineral, dia boleh melarutkan bakteria and so on. That's why 5 perkara ni harus kita titik beratkan sebelum kita consume atau prepare makanan-makanan tertentu. Baik. Doktor, sekarang ni kan kita tahu banyak lokasi pasca banjir ni. Ya, kan? betul. Orang datang kemas rumah, cuci rumah Betul. dan sebagainya. Ya. Saya nak tanya, macam barang-barang tu kan. Contohnya pinggan mangkuk, gelas dan sebagainya. Dah kena lumpur tebal ni, doktor. Yes. Adakah nasihat doktor lah kan? Boleh dicuci dan dipakai semula ke ataupun bagaimana? Itu soalan yang susah nak jawab sebab dia menyebabkan faktor kita nak beli baru kalau saya suruh Tapi dari buang. sebab kesihatan tu. Daripada kesihatan, kalau ada cala-cala sedikit pun di mangkuk ke apa ke, dia boleh ada bakteria. Dia boleh ada kuman di dalam tu. So kita kena lihat adakah pinggan mangkuk tu memang bersihnya yang kita dah cuci atau kita boleh rendamkan dalam Dettol and so on sebelum kita cuci balik dengan air. Sebab dia ada 2 hal tau. Mencuci dan mendisinfektan. Okey. Mencuci lain, mendisinfektan lain. Okey. So apabila suatu alat tu adalah kotor, kita kena clearkan kotor tu dulu menggunakan pencuci yang boleh emulsify the kotor tu. Lepas tu baru disinfect. That means you akan menyahkumankan. Tapi kalau you buat sebaliknya, dia tak jadi. Disinfect tu tak jalan. So that's why kita kena lihat adakah kita telah mencuci atau mengeluarkan apa-apa minyak atau lemak and so on pada permukaan utensil tersebut. Selepas tu kita disinfektan. So 2 hal ini kita kena lihat. And then satu pencuci dia bukan disinfektan. Satu disinfektan bukan pencuci. So that's why benda ni kita kena lihat daripada dia punya birth certificate pencuci tersebut lah. Kita kena baca lah. So far kita pergi je, kita beli je jenama tu kan. Tapi kita tak pernah baca. Tahu. Kita tak pernah tahu adakah dia pencuci sahaja atau disinfektan. Atau disinfektan dengan pencuci. So itu yang nasihat saya lah. Saya tak boleh cakap you kena buang and so on. You kena tengok dulu. You tengok dulu adakah benda tu dah pecah. Adakah dia punya surface tu masih smooth. Atau dia dah cala-cala and so on. Kerana kita nampati bahawa pada cala-cala permukaan yang tercala, dalam edge tu dia boleh ada kuman-kuman yang membiak. Ya, sebab kawasan tu mungkin tak rata kan. Yes. Celah-celah tu mungkin ada lagi. Terutama sebab ada barang-barang ataupun ni yang terendam lama. Saya tengok ada kes di mana ada
makanan, buah-buahan ke yang diselamatkan padahal dah terendam lama ya, memang itu sangat berisiko tinggi. High risk. High risk. Sebab kita tahu yang ada something called osmosis. So walaupun dia dah rendam, membran itu boleh menyerap air atau mengeluarkan air berdasarkan concentration yang buah tersebut berada. So that's why kita kena hati-hatilah. Kalau makanan mentah memang no lah. Okey, mungkin nasihat doktor lah kepada orang ramai kan, sebab sekarang kita tahu ramai yang turun ke lokasi banjir pasca banjir ni. Nasihat doktor sendiri kepada mereka yang turun membantu bangsa banjir sendiri sekarang ni, apa yang perlu dilakukan? Okey, so 3 hal lah. Pertama tu pada air yang bersih, air safe water lah supply. Kedua adalah sanitasi dan hygiene. Ketiga So pertamanya pastikan minum, sebab kita bekerja and so on, kita penat, boleh dahaga and so on. Pastikan air itu memang safe water, filtered atau boil. And then you kena tengoklah ciri-ciri yang 5 tadi tu ada ke tidak. Kalau tidak, you janganlah consume. Pertama. Kedua, yang sanitasi. Sebab kita ke sana, kita mungkin nak kencing, nak pergi buang air besar and so on. Pastikan selepas tu cucilah tangan. Sebab tadi saya ada bilang, saya ada cakap kan, fecal oral kan. Bila tangan kita tidak tercuci, sebab human yang transmit penyakit-penyakit kepada human langsung. Seperti demam kepialu, dysentery, macam rotavirus, and then certain disease tu memang daripada human ke human. So itu sanitasi. Seterusnya hygiene lah, mencuci tangan. And then kita tengok bila kita melakukan kerja-kerja pembersihan, adakah tangan kita terluka, tercala, atau memang kita dah ada luka sebelum kita ke sana. Pastikan luka tersebut you dah balut dengan something yang waterproof lah. Bandage yang waterproof and so on, supaya you pergilah. And then selagi another thing, adakah you penyakit kronik? Tadi kita ada cakap melidosis kan. Melidosis ni satu opportunistic infection. Maksud dia akan menjangkiti seseorang yang mengalami daya tahan yang rendah. Antibody dia rendah. Memang rendah. So dia boleh menjangkiti. That's why dia pada orang tertentu dia akan baik. Dia akan baik, self-limiting. Kita boleh 1-2 hari tu demam, lepas tu baik. Tapi meliodosis ni pada orang-orang diabetik yang ada masalah-masalah daya tahan rendah, dia boleh jangkitan tu sampai beberapa bulan. And then kalau dia dah jangkit beberapa bulan, dia dah jangkit organ. Dan bila dia dah jangkit organ, kita kena bagi antibiotik mungkin 60 hingga 90 hari. So dia kena tahu adakah dia daya tahan rendah atau tidak sihat, tak perlulah pergi jadi volunteer kan. Betul. And then and then make sure kita gearing tu, PPE kita tu betul. Let's say kita punya boots memang boots yang betul. Kita nak jadi turun turunkan kan? situ. And then selepas membuat kerja-kerja macam tu, kita kena tengok dalam sebulan ni. Sebab setiap penyakit ada masa incubation. Baik. Okey. Termasuk memang kena tambah ilmu lah. Masa kita terat, tapi sangat penting apa yang doktor berikan tadi. Terima kasih kepada Dr. Vineshwaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, berkongsi ilmu yang penting untuk penyakit bawaan air ini. Semoga kita semua selamat dan sentiasa cakna tentang kebersihan. Baik.